Ted Bundy, pembunuh bersiri yang tampan dan kejam. Pada tahun 1974, pasukan polis di Pacific Northwest, Amerika Syarikat berada dalam keadaan panik apabila beberapa wanita di kolej di seluruh Washington dan Oregon dipercayai hilang. Kehilangan tersebut boleh dikatakan hampir setiap bulan. Susulan daripada itu, pihak polis berjaya menemui beberapa petunjuk mengenai dalang di sebalik kejadian tersebut. Pada masa yang sama, beberapa wanita telah melaporkan di mana mereka cuba diumpan oleh seorang lelaki. Kebanyakan daripada wanita tersebut memberi gambaran yang sama mengenai lelaki itu. Menurut mereka, lelaki tersebut seorang yang kacak dan berkarisma. Pembunuhan pertama Ted. Semasa di kolej, Ted bertemu dengan seorang gadis bernama Elizabeth Clover yang merupakan seorang setiausaha di kolej perubatan kampus berkenaan. Kedua-duanya dikatakan jatuh cinta antara satu sama lain. Sekitar tahun 1973, Ted meneruskan pengajiannya di University of Puget Sound dalam jurusan undang-undang. Namun begitu, dia dipercayai mula ponteng kelas selepas beberapa bulan dia memulakan pengajian. Ketika itu jugalah dia mula berjinak-jinak dalam kes pecah rumah, rogol, penculikan dan pembunuhan. Ted dipercayai telah memecah masuk ke apartmen seorang pelajar dan penari yang berusia 18 tahun iaitu Karen Sparks dan bertindak memukulnya dengan rod besi. Serangannya itu menyebabkan Karen pengsan dan ketika itulah syaitan mula merasuk diri Ted. Dan dia telah menggunakan rod besi tadi secara seksual ke atas gadis malang itu. Insiden berkenaan menyebabkan Karen koma selama 10 hari. Malah, dia juga dipercayai terpaksa menanggung kecacatan kekal. Manakala pembunuhan pertama Ted bermula sebulan selepas serangan pertamanya terhadap Karen. Ted dipercayai memecah masuk ke sebuah apartmen yang didiami oleh Linda Ann Healy yang merupakan seorang pelajar University of Washington. Dia kemudiannya memukul gadis itu sehingga pengsan sebelum dibawa masuk ke keretanya. Kelibat Linda di kediaman tersebut merupakan kali terakhir sebelum pihak polis menemui serpihan tengkoraknya selepas itu. Malah, Ted turut mensasarkan beberapa pelajar perempuan di kawasan berkenaan sebagai mangsanya. Taktik yang digunakan. Kebiasaannya, taktik yang digunakan oleh Ted adalah dengan cara menumpangkan pelajar wanita ataupun meminta bantuan mereka bagi memasukkan sesuatu ke dalam keretanya. Jika ada yang termakan dengan taktik kotornya itu, mangsa kemudiannya akan dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Kemudian, Ted akan mengikat dan seterusnya merogol sebelum membunuh mereka tanpa belas kasihan. Mayat mereka yang bernasib malang itu seterusnya akan dibuang ke kawasan terpencil seperti di kawasan hutan. Namun begitu, ia tidak berakhir di situ sahaja. Pada waktu lapang, Ted akan menziarahi tempat-tempat berkenaan dan memuaskan nafsunya dengan melakukan hubungan seks bersama dengan mayat yang sedang mereput. Ted juga akan memotong kepala mangsa yang dirasakan dapat memuaskan nafsunya dan menyimpan tengkorak berkenaan di dalam biliknya. Tengkorak-tengkorak inilah yang menemani Ted pada waktu malam. Antara wanita yang menjadi mangsa Ted pada ketika itu ialah Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancott, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball dan Georgian Hawkins. Kes kehilangan beberapa pelajar perempuan menyebabkan pihak polis melakukan siasatan secara besar-besaran. Malah beberapa agensi kerajaan juga membantu pihak polis untuk mengesan mereka yang hilang. Penangkapan Ted Bundy. Ketika siasatan dilakukan, semakin ramai saksi muncul dan mereka sepakat mengatakan di mana Ted merupakan penjenayah yang dicari pihak polis. Demi menyelamatkan diri, Ted berpindah ke Salt Lake City apabila dia diterima masuk ke sebuah sekolah undang-undang di Utah. Di Utah, dia masih giat melakukan perkara yang sama, di mana dia telah merogol dan membunuh seramai 4 wanita muda. Bekas kekasih Ted, Elizabeth Clover, terus menghubungi pihak polis buat kali kedua dan menegaskan Ted Bundy merupakan syaitan yang bertopengkan manusia. Walau bagaimanapun, pihak polis masih lagi tidak menghiraukan apa yang diperkatakan oleh Elizabeth tadi.
Namun begitu, nama Ted muncul sebagai salah seorang suspek utama ketika pihak polis mengumpulkan maklumat berkaitan dengan 5 pembunuhan terbaru di Utah dan Idaho. Pada bulan Ogos 1975, pihak polis melakukan sekatan jalan raya dan ketika itu jugalah Ted melalui kawasan itu. Polis berjaya menemui topeng, gari serta objek tumpul di dalam kenderaannya. Walau bagaimanapun, penemuan itu tidak cukup untuk dijadikan bukti, apatah lagi untuk menangkapnya. Ted kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Tidak lama selepas itu, kereta Volkswagen Beetle milik Ted itu telah pun dijual, yang membuatkan pihak polis telah menemui rambut milik mangsa-mangsanya yang terbukti sepadan menerusi ujian DNA. Berbekalkan bukti yang berjaya dijumpai, nama Ted dimasukkan ke dalam senarai suspek dan dia kemudiannya dikenal pasti oleh salah seorang wanita yang hampir menjadi mangsanya suatu ketika dahulu. Dengan penangkapan itu, Ted Bundy disabitkan atas kesalahan menculik dan menyerang. Dia kemudiannya dihantar ke penjara sementara pihak polis mengumpul bukti untuk mendakwanya berkaitan kes bunuh. Ted berjaya loloskan diri. Penangkapan Ted pada ketika itu bukan penamat bagi kes yang pernah dilakukannya. Ini kerana Ted pernah berjaya melarikan diri sebanyak 2 kali daripada tahanan. Menurut laporan dokumentari mengenai Ted, dia tidak digari ketika ditangkap. Hal tersebut disebabkan dia seorang peguam. Selepas berjaya meloloskan diri kali kedua, Ted telah membawa diri ke Florida. Seperti biasa, Ted masih melakukan perbuatan yang sama. Kali ini, dia memecah masuk ke sebuah rumah milik pelajar wanita di University of Florida. Bukan setakat wanita, kali ini Ted turut menculik seorang budak berusia 12 tahun yang bernama Kimberly Diane Leach sebelum membunuhnya. Pembunuhan tersebut menyebabkan pihak polis berjaya menangkap Ted. Dalam perbicaraannya, Ted memilih untuk mengabaikan nasihat peguamnya dan orang ramai beranggapan di mana dia sengaja mensabotaj dirinya sendiri. Malah peguamnya sendiri tidak mempertahankannya kerana menganggap Ted seperti syaitan. Oleh sebab itu, Ted disabitkan atas kesemua tuduhan dan turut dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ketika menghabiskan sisa hidupnya di penjara, Ted didera oleh tahanan lain seperti mana dia mendera mangsa-mangsanya dahulu. Ted turut dirogol oleh 4 orang banduan. Ketika perbicaraan sedang berlangsung, Ted sempat berkahwin dengan seorang wanita bernama Carol Ann Boone dan dikurniakan seorang anak. Riwayat hidup Ted berakhir apabila dia dihukum di atas kerusi elektrik. Pada 24 Januari 1989, ratusan orang berkumpul di luar mahkamah untuk meraihkan kematiannya itu.